Okey, baik. Statistik yang cukup menarik. Nak tanya siapa? Jom kita tanya dengan Mat Stat kita ni, Kish. Yang kini berada kat mana ni? Mungkin kat rumah, Kish ya. Kish, apa khabar, Kish? Khabar baik, Abah. Kish, ini satu cerita menarik ni. Amboi, dekat media sosial dah kecoh dah, kan? Okey, kalau kita Google, dah dapat dah maklumat siapa Torsten Fink ni. Tapi mungkin Kish ada maklumat rahsia yang terpelihara. Nak tahu siapa sebenarnya Torsten Fink ni, Kish? Tak adalah rahsia sangat. Tapi Torsten Frings ni adalah seorang individu yang cukup dikenali di Eropah juga. Bekas pemain Bayern Munich, beraksi dari tahun lebih kurang 1996 sehingga 2003, sebelum juga beraksi lebih kurang 3 tahun bersama skuad Bayern Munich 2 juga. Tetapi beliau lebih dikenali sebagai bekas jurulatih pasukan-pasukan gergasi di Eropah seperti Hamburg, seperti Grasshopper di Switzerland, Rapid Wien di Austria, dan yang terbaru jurulatih Vissel Kobe di Jepun. Jadi individu yang mempunyai CV yang begitu luas dan juga pengalaman yang begitu luas bukan saja di bumi Asia bersama Vissel Kobe, tetapi juga di Eropah. Pernah menjadi jurulatih untuk pemain-pemain seperti Son Heung-min di Hamburg, menjadi jurulatih kepada pemain-pemain seperti Granit Xhaka di FC Basel. Jadi bukan calang-calang nama Torsten Frings ni. Okey, Kish. Difahamkan Fink ni dah bawa kejayaan yang besar juga untuk pasukan Vissel Kobe. 2019 ada satu kejayaan yang besar. Begitu juga dengan tahun 2020. Jadi, nak tahu juga kenapa dia sanggup tinggalkan Vissel Kobe ni? Ada offer sangat lumayan ke dari Selangor? Torsten Frings sebenarnya meninggalkan Vissel Kobe lebih kurang bulan September lepas. Alasannya mengikut laporan media di Jepun mengatakan bahawa Frings pada ketika itu mahu meninggalkan atas sebab peribadi, nak pulang bersama keluarganya juga. Tapi saya ada juga sempat bersembang dengan rakan wartawan di Jepun yang ada juga menceritakan bahawa prestasi Vissel Kobe apabila Torsten Frings meninggalkan pasukan tersebut pada ketika itu agak terumbang-ambing. Kerana apabila Frings mengambil alih Vissel Kobe setahun sebelum ini, beliau menjadi individu yang melakukan kebangkitan bersama Vissel Kobe. Tetapi untuk musim baru ini, prestasi Vissel Kobe sedikit terumbang-ambing dan Frings seolah-olah tidak dapat mencari jalan untuk memperbaiki prestasi tersebut. Dan itu juga diura-urakan sebagai antara sebab Torsten Frings meninggalkan pasukan tersebut. Wow, penting betul pembangunan bola sepak Kobe Vissel ni bila ada Torsten Fink. Okey, jadi nak tahu juga apa taktik kegemaran yang sering digunakan semasa dia berada bersama dengan Vissel Kobe dan juga Hamburg? Ini yang menarik bagi saya secara peribadi ya, Akbar, sebab petang tadi saya sempatlah korek lihat statistik dan juga rekod melalui Opta dan juga Y-Scout untuk mendapatkan informasi apa strategi yang sering kali digunakan. Apa yang menarik tentang Torsten Frings ni adalah beliau bukan seorang jurulatih yang mempunyai satu falsafah yang tepat ataupun satu falsafah yang itu saja beliau pakai. Sebenarnya Torsten Frings adalah seorang jurulatih yang mencipta sistem taktikal berdasarkan sesebuah pasukan tersebut, keupayaan pemain yang ada di sana. Jadi sebagai contoh, ketika di Hamburg, beliau ada menggunakan 4 atau 5 variasi sistem taktikal yang berbeza sehingga menjumpa sistem yang paling berkesan di sana, iaitu 4-4-2 diamond. Manakala di Vissel Kobe juga beliau banyak menggunakan sistem bermain dengan 3 defender di bahagian belakang, 3-5-2, kadang-kala 4-1-4-1. Jadi beliau seringkali mengubah sistem bergantung kepada pasukan yang akan beliau jumpa dan juga kekuatan barisan pemain yang sedia ada. Apa yang bagi saya secara peribadi menarik saya rasa kalau beliau dilantik jurulatih Selangor, Brandon Gunn mungkin menjadi antara pemain paling penting. Kerana walaupun ada variasi dalam sistem taktikal yang digunakan oleh Frings sepanjang beberapa kelab yang pernah beliau menjadi jurulatih, seringkali Torsten Frings, benda yang selalu ada dalam pasukan beliau, akan ada satu pemain tengah yang mengawal jentera. Sebagai contoh, di Hamburg beliau menggunakan pemain yang berasal daripada Croatia, Milan Badelt, yang menjadi anchor di bahagian tengah untuk mengawal tempo perlawanan. Manakala di Vissel Kobe beliau menggunakan Sergej Semper, pemain yang berasal daripada Barcelona untuk mengawal tempo perlawanan. Di FC Basel, Granit Xhaka menjadi pemain kesukaan beliau. Jadi melihat kepada pemain yang sedia ada di Selangor, saya rasa Brandon Gunn mungkin dilihat sebagai anchor untuk Torsten Frings dan mungkin menjadi pemain kesukaan Torsten Frings sekiranya beliau menjadi jurulatih Selangor musim depan. Wah, banyak maklumat yang saya dapat ni, Kish. Okey, Kish. Sekali saya nak tanya
Jadi kalau macam tu bermakna Fink tak akan bawa lah DNA bola sepak Hamburg, Kobe Wiesel ke Selangor. Dia akan cipta DNA baru ataupun ikut acuan Fackton Banner. Macam mana? Saya rasa beliau akan masuk ke Selangor, lihat kualiti pemain yang sedia ada, pemain-pemain yang bakal dibawa masuk juga, bekerjasama dengan Michael Fackton-Banner yang juga menjadi individu yang sedang mencipta ataupun merangka pelan DNA Selangor. Tetapi yang paling penting sekarang ni, apa yang kita kena faham is Thorsten Fink selama ini bekerja dalam environment yang begitu berstatus tinggi, berkelas dunia. Bila tiba di pentas bola sepak Malaysia perlu juga menyesuaikan diri dengan fasiliti yang kita ada, kualiti padang yang juga ada di Liga Malaysia. Jadi perkara-perkara tersebut perlu diambil kira oleh Thorsten Fink, tetapi beliau adalah benda yang paling positif, beliau adalah seorang jurulatih yang fleksibel. Dan fleksibiliti itu yang paling penting untuk mana-mana jurulatih asing yang datang ke Malaysia. Okey, baik Kish. Banyak saya dapat hari ini. Tak tahu mana satu saya nak share kepada kawan-kawan. Terima kasih Kish. Terima kasih.